fantasi. Itu kepercayaan kepada orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Tetapi apabila kisah ini dibawa, Abu Jahal pergi ketuk pintu rumah Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, dengar cerita Nabi Muhammad, kamu ni macam ni, sekian. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Ni orang yang betul-betul dipanggil As-Siddiq ni, orang yang membenarkan kata Nabi. Bila dengar cerita lagu dia nak bagi fantasi tu, dia kata apa? Abu Bakar kata, kalau Nabi Muhammad yang cerita lebih fantasi daripada itu pun, lebih apa tak percaya daripada itu pun, itu bagi aku adalah benar. Sebab dia datang daripada mulut seorang yang mulia yang tidak pernah berbohong seumur hidup. Itu keimanan yang dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Musliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Salam perkenalan kepada warga PPR Kerinci, yang mana saya pertama kali menjejakkan kaki di surau ini. Saya Muhammad Akmal bin Abdul Aziz, dahulunya pernah bertugas di Masjid Ar-Rahman di Musim Melaya, kemudian di Masjid Ar-Rahah pun career ini juga di Bahasa Saw, tapi tak ada rezeki nak berjumpa tuan-tuan time tu. Kemudian saya bertugas di Masjid Sayyidina Umar Al-Khattab Bukit Damansara, dan sekarang saya bertugas di Institut Latihan Islam Malaysia Kampus Bangi. Bila dah sampai ke Bangi baru jumpa tuan-tuan di Kerinci ni. Alhamdulillah, itu percaturan dan perancangan Allah Subhanahu wa taala. Namun saya duduk di area ini juga dalam kelang lama. Mudah-mudahan kita sering ketemu nanti lebih kerap insya-Allah. Jadi pada malam ini, sebagaimana yang dianjurkan oleh surau ini, kita akan membicarakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Bahkan setiap tahun pun bila sampai bulan Rajab dan di hujung-hujung Rajab itu akan diperingatkan tentang peristiwa yang agung ini. Sampai akhirnya kita pun dah boleh hafal ayat apa? Semua dah boleh hafal dah. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, hingga akhir ayat. Tetapi kita tidak akan membicarakan itu secara khusus pada malam ini, melainkan kita akan berbicara sebagaimana tajuk antara fantasi dan realiti. Betul? Baik. Bila kita bercakap tentang Isra dan Mi'raj ni, cerita-cerita dia kalaulah diberitahu kepada orang-orang kafir, yang sebelum ini baginda sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada orang kafir Quraisy, lalu bapa jahil Abu Jahal ni, orangnya dia apa? Dia adalah orang yang antara orang yang terawal mendengar cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi turun saja di bumi, Nabi duduk di Masjidil Haram, pertama sekali ingat waktu subuh tu Abu Jahal. Bila Nabi beritahu cerita ni kepada Abu Jahal kata apa? Tak apa Muhammad, duduk sini,
Seronok cerita agama ni, aku nak kumpul satu Mekah ni, main dengar cerita agama. Okey lah. Kemudian apa berlaku? Dia panggil semua penduduk Mekah, main duduk di situ, dengar cerita Nabi SAW. Tujuan dia apa? Bukan kerana kagum dengan Nabi, tetapi apa? Nak perkenal Nabi. Kan? Inilah bukti Nabi kita ni, apa yang kata Muhammad ni tak betul. Nabi Muhammad ni, na'udzubillah, dia kata gila. Dan juga dia kata itulah dianggap kisah Isra wal Mi'raj itu fantasi. Itu kepercayaan kepada orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Tetapi apabila kisah ini dibawa, Abu Jahal pergi ketuk pintu rumah Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, dengar cerita Nabi Muhammad, kamu ni macam ni, sekian. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Ni orang yang betul-betul dipanggil as-siddiq ni, orang yang membenarkan kata Nabi. Bila dengar cerita lagu dia nak bagi fantasi tu, dia kata apa? Abu Bakar kata, kalau Nabi Muhammad yang cerita lebih fantasi daripada itu pun, lebih apa tak percaya daripada itu pun, itu bagi aku adalah benar. Sebab dia datang daripada mulut seorang yang mulia yang tidak pernah berbohong seumur hidup. Itu keimanan yang dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, kita lihat perkara pertama sekali, Nabi SAW bila nak diangkat ke langit, mula-mula diisrakan. Isra maknanya daripada Mekah ke Palestin, Baitullahil Haram sehingga Masjidil Aqsa. Itu Isra. Sebelum berlakunya itu, baginda disebutkan di dalam hadis bahawa hati baginda dibersihkan, hati baginda disucikan. Kali kedua, kali pertama bila ketika Rasulullah SAW masih lagi kanak-kanak, betul? Maka kali yang kedua, sebelum Nabi SAW diangkat ke langit untuk menerima perintah salat, maka disucikan hati Nabi SAW. Maka bagi kita, pengajaran yang dapat kita ambil adalah apabila kita nak menghadap Allah, sebagaimana Nabi menghadap Allah Subhanahu wa taala, tempatnya di mana? Tempatnya di Sidratul Muntaha. Bukan Allah ada dekat situ, tetapi tempat menghadap bagi Nabi SAW di situ. Maka apa yang berlaku adalah Nabi disucikan hatinya terlebih dahulu. Begitu kita nak menghadap Allah di dalam solat kita, di dalam ibadah kita, ketika kita baca Quran, ketika kita berzikir, itu semua kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pergi haji, kita menghadap, maknanya diri kita ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk rohani. Okay? Jadi bila kita nak menghadap Allah ini, seharusnya kita sucikan hati kita dulu. Begitu. Maknanya sebelum masuk daripada salat kita, dalam kita nak membaca Al-Quran, dalam kita nak berzikir, dalam kita nak mengerjakan haji dan sebagainya, maka kita sucikan hati kita dulu. Antaranya kita bertaubat kepada Allah. Kita sucikan hati kita dulu dengan cara menjadikan niat kita ini ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita
sudah sucikan hati kita dengan ikhlas, dengan taubat kepada Allah, kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita dan ibadah-ibadah yang lain, barulah ibadah itu ada impact, ada kesan kepada kita. Barulah kita salat itu dengan rasa khusyuk kepada Allah. Kita baca Quran itu dengan rasa kagum dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita zikir dalam keadaan kita rasa malu dengan Allah atas dosa yang kita buat dan sebagainya. Kita akan merasai kenikmatan dalam ibadah itu. Sebab apa? Kita masuk dalam ibadah itu dalam keadaan hati kita sudah bersih. Itu pelajaran yang pertama kita ambil daripada Isra dan Mi'raj. Yang kedua, bagaimana sifat Nabi SAW antara yang paling dominan, antara yang paling kita boleh nampaklah adalah sikap tawadhu Nabi SAW. Okey. Antara sifat tawadhu Nabi apa dia? Siapa boleh jawab, saya bagi sebuah je. Antara tawadhu Nabi SAW adalah, ada jawab? Boleh lain dengan makan free lepas ni. Okey, baik. Tak apa. Antara sifat tawadhu Nabi SAW, contohnya ketika baginda pergi ke pasar, baginda nak beli kain daripada seorang pembeli. Pembeli ni dia tengah sibuklah dengan kain-kain dia. Nabi pun tengok, dia kata nak beli kain. Bila tengok angkat muka Nabi SAW, bila bagi kain tu, dia terus nak capai tangan Nabi, nak cium. Nak cium tangan Nabi, Nabi tarik. Nabi kata apa? Itu perangai orang-orang raja-raja ajam. Orang besar lah. Dan aku bukan daripada kalangan raja ajam ni. Aku manusia biasa dulu. Aku makan ikan kering je. Daging kering. Maknanya Nabi SAW tak mahu diri dia dimuliakan sebegitu rupa. Maka kalau Nabi masuk di kalangan para sahabat-sahabat duduk, Nabi datang, Nabi tak suka mereka berdiri kerana menghormati Nabi. Berdiri itu bukan salah, tak salah, tapi Nabi tak suka dia begitu dimuliakan. Jadi Nabi ini seorang yang sangat rendah diri, sangat merendah diri di depan orang lain. Okey, cerita di pasar tadi. Bila dah beli kain, kan, Nabi pun tak mahu orang cium tangan dia kerana dia rendah diri. Kemudian sahabat yang dia bawa, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bila kain dibeli, Abu Hurairah pun ambil, nak tolong bawa. Nabi kata apa? Tak apa sahabat, tak apa. Orang yang membeli kain ini lebih layak membawa apa yang dia beli. Maknanya Nabi tak mau susahkan sahabatnya. Nabi sendiri nak bawa. Kalau hari ini contohnya orang-orang kaya lah, ada bodyguard dia beli ni, tak kira lah. Kalau 10 jari masuk 10 jari beg tu, kan? Dia suruh siapa pegang, dia nak pegang. Bantu dia pegang 10 jari, 10 beg, semua dia pegang, kan? Bos ni jalan melengah, tapi tidak Nabi SAW. Nabi suka bawa barang dia sendiri, tak suka susahkan sesiapa. Itu bersama sahabat. Di rumah, dalam rumah tangga Nabi SAW, tawadhu'nya baginda ni. Baginda buat kerja rumah. Apa yang isteri baginda buat, baginda pun boleh buat. Jahit kasut, perah susu, uli tepung, semua Nabi boleh buat. Tak ada lah ganggu setengah orang ni masuk dalam rumah dia, dia kaki bersilang panggung, rumah ayam, ni tolong basuh baju, ni semua berarah. Ini dia buat. Dia tak buat apa. Jauh daripada Nabi SAW. Nabi buat kerja rumah tuan.
Kalau lagu kita lah kadang-kadang kita vacuum, kita sapu-sapu apa, kita lah boleh basuh pinggan, kita lah apa. Bahkan bukan dengan Nabi sahaja, dengan pembantu dia pun. Satu hari pembantu dia ni penat, tak larat, tak buat. Nabi kata apa? Tak apa, duduk, rehat. Mai aku yang boleh tepung ni. Nampak tu kan? Macam mana sebahagian orang yang ada orang gaji tukang masak dekat rumah. Kalau dia penat, yang orang ni kata apa? Bos dia kata apa? Majikan dia kata apa? Bayar main-main, macam tu lah, tak rehat. Mulut tu, ya Allah. Kalau masak, tak kena sikit yang selera dia, marah pula. Jadi, besok syukur dengan perangai Rasulullah SAW. Dia is okay kalau pembantu tak larat, Nabi sendiri boleh buat. Dan Nabi SAW bantu isteri-isteri. Walaupun isteri ramai, tapi dia juga pergi buat kerja rumah tu. Sebab Allah Nabi SAW dalam rumah tangga bagi bab kenderaan contohnya. Nabi pernah ditawarkan naik unta. Nabi pernah ditawarkan naik bagal. Nabi pernah ditawarkan naik kuda. Dan Nabi pernah ditawarkan naik keldai. Betul misalnya naik keldai. Ya, kalau kita naik istilah zaman ni, kita biasa naik BMW, naik bus. Tiba-tiba orang bagi kat kita suruh naik kancil 660, tak ada turbo. Tak nak naik. Nak naik orang yang biasa naik BMW, naik bus, tiba-tiba bawa kancil 660 nak pergi jabat dia, parking depan-depan. Dia tak mau kan. Dia tak mau. Bersebab, orang nak pandang aku hebat BMW, Mercy aku naik, tiba-tiba nak suruh bawa kancil. Begitu panggil setengah orang. Tetapi Nabi SAW tak kisah apa saja kenderaan yang diberikan kepada baginda untuk dinaiki, baginda naik. Kuda ke, unta ke, bagal ke, bahkan keldai. Keldai ni kira kecil second hand. Kecil sikit kan? Nabi boleh naik, tak ada masalah, tidak rasa malu pun. Kenapa? Kerana hati Nabi tawadhu. Dengan orang miskin, Nabi boleh duduk sekali. Apa yang orang miskin makan, Nabi boleh makan makanan tu. Apa yang orang miskin pakai, dia boleh pakai pakaian tu. Tak rasa malu. Bahkan dijemput kepada Nabi SAW. Jemput untuk pergi ke rumah. Ada kenduri kenapa, Nabi tak tanya masa Allah. Setengah kita kan, kenduri kita ni hari ni oprik berani apa, bernikah betul. Ni kena pergi awal dia main 11.30 main lah kenduri. Kawan ni jemput main kenduri. Masa apa? Nasi putih dengan ikan kering kan. Ni lambat sikit lah. Tapi ujung-ujung pukul 3.30 kan. Begitu Nabi dah. Nabi tak kira siapa main panggil dia jemputan. Tak kira apa masak apa pun. Yang main panggil jemput tu yang putih ke, yang hitam ke, yang kaya, yang tak kaya, Nabi pergi. Nabi penuhi jemputan itu. Ni cara tawaduk Nabi SAW. Bahkan Nabi tak pernah pun komplit makanan. Cuba kita tengok. Kadang-kadang kita masak apa? Masak kambing golek, kambing perak apa, BBQ, puji lah. Ini sedap lah. Tengok-tengok. Hari esoknya bini masak telur goreng. Apa kita kata? Sepatutnya kalau ikut Nabi SAW tak pernah hina makanan. Bahkan Nabi senyum. Bahkan Nabi meraihkan makanan itu. Pernah satu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha masak satu makanan, tak tahulah lagu mana tumpah garam ke apa, orang masin. Orang Pinang kata masin piang. Jadi firstly Aisyah ni biasalah bagi Nabi makan dulu. Nabi makan, senyum Nabi. Senyum. Nabi kata, wahai Aisyah, lama dah kita ni tak bersuap.
makan bersuap. Aku nak suap kamu Ustaz. Jadi bila dah suap-suap tu, kena dia lah. Tapi Nabi tak pernah kutuk, Nabi tak pernah hina. Begitu Nabi, cara Nabi tegur, menyejukkan Nabi isteri dia. So Aisyah pun minta maaf ya Rasulullah, ni tak tahu macam mana jadi. Dalam kumpak apa tak tahu lah. Tapi begitu Nabi SAW beritahu. Betul? Orang yang tawaduk umpama Rasulullah SAW ini diangkat baginda naik ke tempat yang tinggi yang tak pernah orang sampai. Bahkan malaikat pun tak boleh nak sampai. Sampai ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tak boleh naik dah. Dia tahu cerita tu. Kalau naik, dia kata dia akan terbakar. So Nabi seorang je naik. Nabi seorang je naik malam Mi'raj itu. Jadi tuan-tuan, apa pengajaran yang kita boleh ambil adalah orang yang tawaduk akan diangkat oleh Allah ke makam atau tempat yang tinggi. Walaupun kita ini ialah kita tawaduk kan, katakanlah kita ini usaha untuk tawaduk, tapi jangan berharaplah kita ni naik lagi. Bukan maksudnya begitu. Maksudnya apa? Orang yang tawaduk akan dekat dengan Allah, akan disayangi oleh Allah, akan disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia akan lebih mulia daripada seorang malaikat. Nampak? Ini persamaan signifikan antara Nabi yang tawaduk diangkat naik ke tempat yang tinggi dan paling tinggi, dan manusia hari ini yang tawaduk akan diangkat darjatnya, diangkat keistimewaannya di sisi Allah. Dia akan dekat dengan Allah, dia akan tinggi daripada manusia yang lain dan lebih tinggi kemuliaannya daripada malaikat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita kena jadi orang yang rendah, jadi tawaduk dengan siapa pun, dengan isteri kita, dengan kawan kita, dengan apa yalah, siapa-siapa di keliling kita. Baik. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita tahu bahawa dia berlaku pada tahun apa? Tahun apa? Dulu dia pun tak ada, tahun 1950-an, tak ada apa 800 time tu, tak ada kalender kata tahun sekian-sekian, tak ada. Cuma dia sebut tahun ni, contohnya Nabi lahir tahun apa? Tahun gajah. Ni lah dia ada peristiwa-peristiwa tertentu, kan? Dia letak tahun tu atas peristiwa yang berlaku. Maka tahun yang berlaku Isra dan Mi'raj ini kita kenali sebagai tahun kesedihan. Betul. Tahun kesedihan. Kenapa sedih? Karena kematian dua orang yang menjadi sayap kiri dan kanan Rasulullah SAW dalam berdakwah yang begitu kuat meninggal pada tahun ini. Nabi ini diuji dengan kematian lama dah. Sebelum Nabi lahir lagi diuji dengan kematian. Bapa dia dah meninggal ketika Nabi dalam kandungan. Umur 5 tahun mak Nabi meninggal. Umur 8 tahun atau tok dia meninggal. Yang jaga dia. Kemudian anak-anak Nabi SAW, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Ibrahim meninggal ni. Tiga Sayyidatina Fatimah seorang. Siapa lagi? Akhirnya kematian demi kematian menguji Nabi SAW dengan kematian pakcik yang melindungi baginda SAW daripada kecil. Dan Abu Talib itu bela Nabi, jaga Nabi sungguh-sungguh. Dan Nabi pun anggap pakcik dia macam bapa dia. Bahkan Abu Talib pun anggap Nabi Muhammad ni macam anak dia. Kita ingat peristiwa di mana Abu Talib bawa Nabi Muhammad pergi nak berniaga di Syam. Ketika itu dia singgah di satu tempat, kan, dan dia berjumpa dengan seorang pendeta, Buhairah. Buhairah dah nampak dah, geng ni dalam dia ada seorang yang Nabi akhir zaman.
Pasal apa? Ada tanda-tanda dia. Antaranya apa, awan melindungi perjalanan dia. Dia nampak lah. Dia yang tak pernah keluar biara, dia pi keluar biara, pi jumpa geng tu yang tengah berehat bawah pokok. Dia tanya, apa bawa seorang Nabi kat sini? Aku nak tanya, budak ni siapa dia? Budak ni siapa dia? Abu Talib kata, budak ni anak aku. Budak ni adalah anakku. Orang kata lagi, kalau macam ni tanda ada Nabi, kan? Tapi dalam kitab yang aku baca, Nabi ni dia adalah anak yatim. Dia tak mungkin ada bapa. Barulah Abu Talib kata, sebenarnya dia adalah anak saudaraku. Apa tuan-tuan? Pengakuan pertama Abu Talib ni apa dia? Dia anakku. Begitu dia sayang kepada Nabi SAW. Dan dia meninggal dalam keadaan tidak beriman pula. Itu menjadi bertambahnya sedih Rasulullah SAW. Bahkan isteri baginda yang baginda kahwin kali pertama dan tidak ada madu dia, itu sahajalah seorangnya, isteri Nabi SAW sampai akhir hayat. Sayyidatina Khadijah tak ada madu. Baginda teramat sayang Sayyidatina Khadijah ni macam mana? Lepas kewafatan Sayyidatina Khadijah, Nabi duduk menung dalam rumah, duduk teringat dekat Khadijah. Tiba-tiba ada satu ketukan dekat pintu. Ketukan ni sama macam ketukan Sayyidatina Khadijah. Sama bunyi dia. Dia ada style dia. Style dia saya pun tak tahu macam mana, tapi ada style dia. Nabi tiba-tiba daripada duduk termenung tu, Nabi terus bertukar wajah jadi seronok. Nabi bangun, pergi buka pintu. Rupa-rupanya adik-beradik kepada Sayyidatina Khadijah. Nampak tu kan? Sampai Sayyidatina Khadijah meninggal pun, Masya Allah, Nabi tetap melindungi. Kerana kebaikan, apa kebaikan yang besar yang Sayyidatina Khadijah buat? Sayyidatina Khadijah telah memberikan sepenuh harta dia untuk jalan perjuangan dakwah Nabi SAW. Bagi semua. Sampaikan Sayyidatina Khadijah kata apa? Kalaulah tak ada dah harta aku, tetapi tulang belulang aku boleh digunakan untuk galang ganti, nak dapat support, nak dapat apa-apa, nak gadai apa-apa untuk perjuangan kamu wahai Rasulullah, Nabi tulang belulang. Sampai macam tu sekali. Sebab tu Nabi sangat sayang kepada Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Dia bukan orang yang sikit-sikit, dia orang yang bilioner. Dia punya kekayaan dia tu mengalahkan Ismail Pula Raja. Dia bukan berniaga dekat Mekah, dia berniaga worldwide. Masya Allah. Begitu perjuangan Sayyidatina Khadijah menyebabkan baginda sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada dia. Dan apabila kewafatan Sayyidatina Khadijah, Nabi sangat sedih. So dengan kematian dua orang yang Nabi sangat sayang ni, kita bayangkan umpama seekor burung patah dua-dua sayang, macam mana? Sangat sedih. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberi satu kegembiraan, mengangkat baginda ke langit. Mengangkat baginda ke langit. Betul. Pengajaran yang kita dapat ambil apa? Dalam kesedihan yang kita hadap hari ini, yakin bahawa ada kegembiraan yang Allah nak bagi, ada kebaikan yang Allah nak berikan kepada kita. Cuma kita tak nampak saja. Cuma kita tak nampak. Apa yang perlu kita buat adalah kita yakin Allah nak bagi kegembiraan. Cuma bila kita nak sampai kepada kegembiraan itu, Allah nak bagi sedikit musibah dan ujian kepada kita. Nak tengok kita ni sabar tak sabar. Kalau macam Nabi, bila dapat musibah itu Nabi sabar, maka Allah bagi ganjaran kepada dia. Orang yang tak sabar dia buat apa? Macam-macam lah. Dia kutuk Allah, dia kata ni pasal Allah berikan dia
dia akan ada yang sampai bunuh diri dan sebagainya. Dia akan buat benda tak elok. Itu orang yang tak sabar. Bagi orang yang sabar, Allah akan ganjarkan dia selepas musibah yang dia lalui. Kalau banyak musibah, lepas musibah, mana bila nak main ni, tetap bersangka baik dengan Allah. Satu hari pasti Allah akan boleh. Pasti Allah akan boleh. Dan pengajaran itu ada di dalam kisah Isra dan Mi'raj ini. Baik. Isra kita tahu daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Masjid. Kenapa? Persoalannya, kenapa cerita Isra dan Mi'raj ini melibatkan masjid? Kenapa? Kita tahu bahawa akhirnya Nabi SAW dalam kisah Isra dan Mi'raj ini mendapat perintah solat. Mendapat perintah solat. Jadi perintah solat dengan diawali dengan Nabi pergi antara masjid ke masjid. Solat masjid. Solat masjid. Nah, ini pengajarannya adalah tempat yang paling afdal untuk solat adalah di masjid, di surau, tempat di mana dilakukan azan. Ini pengajaran yang Allah nak beritahu. Perintah solat dan perjalanan Nabi masjid ke masjid. Kita masjid ni atau surau, tempat yang paling tenang. Tak ada gambar pelik-pelik di sini. Yang orang kita macam gambar kita kan tu. Gambar anak tak anak, gambar apa macam-macam. Kadang tengok pun jadi seram. Ya. Mai ke surau ke masjid ni, tempat yang tak boleh ada gambar manusia, tak boleh. Bahkan gambar Nabi pun tak ada. Tak ada. Tempat yang cukup tenang. Kita tengok sahabat-sahabat bila mereka ada masalah. Bila mereka ada masalah, mereka main ke mana? Masjid. Salah seorang sahabat, dia sedang dalam keadaan dikelilingi hutang. Dia main ke masjid. Nabi jumpa dia. Nabi ajarkan kepada dia doa untuk melangsaikan hutang, agar dipermudahkan melangsaikan hutang. Dia main ke mana? Dia main ke masjid. Sebab apa? Di sana ketenangan. Di sana dia boleh minta tolong daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana dia lebih fokus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh merayu sebanyak-banyaknya. Dia boleh bersungguh-sungguh merayu. Duk rumah dan kan nak merayu, TV pula terdengar, lagi bunyi apa pula, macam-macam. Dia tak boleh nak fokus. Tapi masjid surau ni, alhamdulillah, tempat yang paling tenang untuk kita berkomunikasi, kita nak bercakap, kita nak merintih, kita nak merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi dalam solat kita, begitulah lebih afdal kita buat di masjid dan di surau, tempat yang begitu tenang untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Okey, musliman yang dirahmati Allah. Saya nak sentuh sikit bab Burak. Kan? Kalau dekat Perak sana dia ada satu minyak Burak oil. Tapi tak tahulah lagi ucap Burak oil lah, tak tahu oil. Kan? Tak apalah. Burak adalah sekenderaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam gambaran lah orang bagi. Orang India pun saya tengok ada juga gambar depan pintu rumah dia, lagu duk badan singa ada kepok muka orang. Ada juga saya tengok. Tu Burak bagi dia lah. Dan ada besi-besi agama lain pun ada juga cerita pasal Burak. Ni rupanya bukan dalam Islamnya. Baik. Burak digunakan Nabi SAW daripada Masjidil Haram di Masjidil Aqsa. Naik di atas pakai. Tak pakai. Ada orang ingat Nabi pakai Burak tu naik ke atas. Nabi sampai di Masjidil Aqsa, tampak dia di situ. Nabi naik Mi'raj. Mi'raj ni makna dia apa? Tangga. Tangga macam mana kita tak boleh nak bayang lah.
Dia daripada alam ghaib. Kita tak boleh nak macam tangga kita punya flag ni, tak boleh. Dia bukan lagu tu, kan? Jadi Nabi naik sepantas cahaya dengan tangga. Okey, tak apa. Kita nak cakap pasal borak ni. Borak ni kalau zaman tu orang tak percaya sebab teknologi dia melampaui akal. Sampai ke hari ini pun bila manusia cipta sesuatu yang cepat macam jet supersonik, macam kereta F1, kan? Benda yang laju, kan? Dia pun ada kereta api peluru ke apa-apa, kan? Kat Malaysia pun ada. Kalau main bulan Ramadan ada. Tu imam baca laju. Laju tu laju daripada F1 lagi, kan? Dia punya laju nak kejap apa tarawih tu. Masya-Allah. 7 minit siap. 21, 23 rakaat. Jangan betul lah. Sini lah urut tempat lain. Baik. Teknologi. Borak ni, time tu teknologi paling hebat. Dan sampai hari ini pun tak ada satu benda kenderaan yang boleh melampaui kelajuan borak ni. Tetapi borak ini dia jadi hebat, dia jadi bermanfaat apabila dinaiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni orang yang terbaik, menunggang teknologi yang terbaik, maka akan jadi apa? Menghasilkan sesuatu yang terbaik. Hari ini teknologi ada dekat kita, telefon, TV, apa, kereta, apa sajalah teknologi yang ada, lampu, aircon. Teknologi yang kita pakai hari ini ni, kalau jatuh kepada orang yang baik, maka akan jadi baik. Ni telefon pakai untuk shoot majlis ilmu, contoh, akan jadi baik. Tapi kalau telefon yang sama digunakan untuk buat troll dekat orang, fitnah orang, akan jadi apa? Oh, salah siapa? Bukan salah telefon, salah orang yang menggunakan teknologi itu. Bayangkan borak dipakai oleh Abu Jahal, tuan-tuan ingat jadi apa? Hujan kacil ni, kan? Contohlah misalnya. Tapi digunakan oleh Nabi SAW, maka natijah dan kesannya baik. Maka sebab itu teknologi yang ada hari ini kita gunakan sebaik mungkin. Dan pastikan family kita, terutamanya anak-anak kita ni, ya Allah, kalau tengok application yang ada hari ini ni, macam-macam yang berjoget dalam banyak ni, yang bertunjuk auratnya. Dulu orang tak boleh nampak dalam rumah kita. Dulu. Hari ini buka, duduk depan telefon, orang dah nampak aurat rumah kita, termasuk aurat orang yang ada dalam ni. Sebab tu ngeri sungguh teknologi yang ada sekarang ni. Bukan salah teknologi, salah orang yang menggunakannya. So, kita nak pastikan diri kita, anak bini kita pakai untuk kebaikan. Cuba cek anak-anak kita ni masuk dalam web apa. Jangan teknologi yang ada ini disalahgunakan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Hiburan. Apa kaitan Isra Mi'raj dengan hiburan? Baik. Kadang-kadang bila orang tengah bersedih, sebahagian orang yang tidak ada imannya, dia akan mencari apa? Allah. Dia akan mencari apa? Budi. Dia akan mencari benda-benda tak elok, benda maksiat, untuk apa? Menghidupkan hati dia. Dia joget dan sebagainya. Apa? Hati dia tak tenang. Dia nak mencari ketenangan itu. Rupanya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah nak bagi pengajaran. Bila hati tak tenang, Nabi tengah bersedih, Nabi tengah serabut dengan keadaan kematian dua orang yang dikasihi, maka cara terbaik untuk menyelesaikan atau menenangkan kembali hati adalah jumpa Allah. Allah bawa Nabi ini naik ke Sidratul Muntaha, menghadap Allah.
Maka bagi kita ambil pengajaran, kalau kita berada dalam keadaan hati yang gundah, hati yang tak tenang, hati yang serabut, baru gaduh dengan bini, contoh kan, jumpa Allah, maknanya banyakkan zikir, banyak ingat kepada Allah, bila solat sunat, merayulah kepada Allah, merintih kepada Allah. Percaya insya-Allah hati akan tenang. Baik, bila Nabi SAW naik di naik di langit ke langit, kita tahu bahawa Nabi berjumpa dengan para Nabi. Apa pengajaran yang boleh kita dapat? Apabila kita berada dalam kesusahan, hati yang gundah, hati yang gelisah, pergi jumpa orang yang senasib dengan kita. Rasulullah Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi-Nabi terdahulu, hati Nabi menjadi tenang. Sebab apa? Bila dia nampak Nabi-Nabi terdahulu, mereka pun susah juga, mereka pun diuji teruk juga. Ada yang sampai digergaji kepala sampai terbelah dua pun ada juga. Nabi Zakaria, Allahu Akbar, perjuangan Nabi-Nabi terdahulu teruk. Maka bila berjumpa dengan orang yang sama nasib dengan Nabi, so Nabi pun pasal lebih tenang. Begitu kita dalam kehidupan, kalau kita susah, tidak sadar, selain kita merayu kepada Allah, kita tengok orang yang lebih susah daripada kita, ataupun yang senasib dengan kita, bagaimana dia boleh harungi benda tu, maka kita pun akan jadi tenang. Jumpa dengan kawan-kawan, jumpa dengan orang yang boleh nasihatkan kita lah, dengan jumpa orang yang boleh jadi batuan lagi pula. Kan, jumpa dia pula, dia kata, dia kawan tu memang betul lah, pendapat macam tak jadi betul pula. Jumpa orang yang boleh menasihati kita, menenangkan kita, boleh cool down apa yang kita hadapi itu. Jadi saya rasa itu antara pengajaran yang dapat kita ambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam perjalanan baginda secara kita tak boleh nak tiru perjalanan baginda, okey? Kita nak pergi naik Buraq Allah, nak pergi langit, itu bukan, kita tak boleh nak buat benda tu. Tetapi yang menjadi realiti kita hari ini adalah mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku itu untuk kita bumikan dalam kehidupan kita, untuk kita boleh realitikan ia dalam kehidupan kita. Sekadar itu, Alhamdulillah taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.